Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati dan dikasihi Allah, insya-Allah pertama dan selamanya kita rapat syukur kita kepada Allah SWT dengan limpah rahmatnya. Allah masih lagi beri peluang untuk kita bernafas lagi, untuk menghirup udara di dunia ini yang sementara ini, insya-Allah. Moga-moga kita gunalah peluang ini dan kita perlu banyak bersyukur kepada Allah SWT. Dan insya-Allah tuan-tuan, malam ini adalah malam Jumaat. Malam Jumaat antara salah satu malam yang sangat mustajab doa, insya-Allah. Yang mana antara 5 malam yang disebut oleh alim ulama, insya-Allah. Dan 5 malam yang disebut antara malam yang sangat mustajab doa. Yang pertama, insya-Allah, pertamanya malam ni ada malam Jumaat tuan, antara malam yang kedua malam 1 Rejab. Malam pertama bulan Rejab antara malam yang sangat mustajab doa. Yang ketiga malam nisfu Sya'ban, iaitu malam nisfu Sya'ban bila tuan-tuan? Insya-Allah 8 April ini, insya-Allah tuan. 8 April pada hari Rabu kalau tak silap, insya-Allah tuan boleh rujuk dengan kalender. 8 April hari Rabu lepas maghrib tu masuklah tuan-tuan malam nisfu Sya'ban, itu pertengahan Sya'ban, insya-Allah. Itu hari 8 April itulah lepas maghrib tu antara malam yang sangat mustajab doa, malam nisfu Sya'ban. Dan yang keempat malam hari raya Aidilfitri, dan yang kelima malam hari raya Aidil Adha. 5 malam tuan. 5 malam ni antara malam yang sangat mustajab doa, insya-Allah. Gunalah peluang yang sebaik mungkin untuk kita banyakkan berdoa, insya-Allah. Dan macam malam ni malam Jumaat, sebab apa tuan, kita tak berasa sangat malam ni istimewa. Sebab apa? Sebab kita tiap minggu kita jumpa malam Jumaat tuan. Tiap minggu kita jumpa benda tu, jumpa selalu tuan. Kita tak berasa sangat keistimewaan dia. Untuk kita kena usahakan, insya-Allah. Kita dapat ilmu malam ni. Malam ni adalah malam yang sangat mustajab doa. Kita guna isilah peluang malam ni tuan, dengan kita banyak ada berkait sebagainya. Yang dah mula buat lepas maghrib tadi, dah mula buat baca Yasin di rumah-rumah, insya-Allah, baca surah Al-Kahfi, dan juga halaqah Al-Quran bersama keluarga, dan juga buat sikit majlis taklim bersama keluarga dan sebagainya, insya-Allah. Alhamdulillah, gunalah peluang ni sebaik mungkin. Dan selepas sembahyang tu, gunalah peluang itu kita bermunajat, mohon ampun Allah dosa kita, dengan sebab dosa kita mungkin untuk menyebabkan Allah turunkan ujian kepada kita, insya-Allah tuan-tuan. Kita masih lagi dalam keadaan kita diberi ujian oleh Allah SWT. Dan kita doalah semua, kita minta sangat-sangat seluruh rakyat Malaysia khususnya, insya-Allah, kita bangun malam ni tuan, kita bangun berqiyamul lail, insya-Allah. Gunalah peluang malam yang sangat mustajab doa ni, insya-Allah. Kalau mampu kita bangun berqiyamul lail dalam solat tahajud kita, dan dalam sujud yang buat solat hajat dan sebagainya, buat solat taubat dan sebagainya, insya-Allah. Kalau mampu buat berjemaah bersama keluarga, itu lagi terbaik, insya-Allah. Nah, kita bangun untuk khemul, insya-Allah, untuk doa dalam sujud yang terakhir tu, sujud lama sikit, insya-Allah, dalam sujud solat tahajud kita, solat hajat kita, untuk kita minta ampun dan dosa kita, insya-Allah. Dan insya-Allah Allah akan dengar permintaan kita, insya-Allah. Mudah Allah akan angkatlah balik, insya-Allah, ujian ini tu Allah akan angkat balik. Itu COVID-19 yang melanda kita di seluruh dunia khususnya, insya-Allah. InsyaAllah pada malam ini ada sikit perkongsian hadis berkaitan dengan kelebihan zikir, iaitu kalimah thayyibah la ilaha illallah, insyaAllah. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang paling bertuah dengan memperolehi syafaat Tuhan pada hari kiamat? Rasulullah SAW bersabda mafhumnya, wahai Abu Hurairah, sesungguhnya setelah aku melihat minat kamu terhadap hadis, maka aku telah menduga bahawa tidak ada seorang pun yang akan bertanya tentang perkara ini sebelum kamu. Orang yang paling bertuah dengan memperoleh syafaatku pada hari kiamat ialah orang yang mengucap la ilaha illallah,
dengan hati yang ikhlas. Ulang hadis insya-Allah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu berkata, saya bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah orang yang paling bertuah dengan memperolehi syafaat Tuhan pada hari kiamat? Rasulullah SAW bersabda mafhumnya, wahai Abu Hurairah, sesungguhnya setelah aku melihat minat kamu terhadap hadis, maka aku telah menduga bahawa tidak ada seorang pun yang akan bertanya tentang perkara ini sebelum kamu. Orang yang paling bertuah dengan memperoleh syafaatku pada hari kiamat ialah orang yang mengucap la ilaha illallah dengan hati yang ikhlas. Hadis dalam riwayat Bukhari. Keterangan maksud bertuah dah di atas ialah memperolehi taufik dan pimpinan ilahi untuk melakukan kebaikan. Terdapat dua pengertian mengenai orang yang berhak mendapat syafaat kerana mengucap kalimat la ilaha illallah, itu kalimat thayyibah dengan ikhlas. Pertama, orang itu ialah seorang yang memeluk Islam dengan ikhlas dan dia tidak mempunyai apa-apa amalan selain dengan daripada kalimat ucapan kalimat thayyibah ini. Melalui pengertian ini jelaslah bahawa dia mencapai kebahagiaan hanya melalui syafaat kerana dia tidak mempunyai apa-apa amalan. Oleh itu, makna hadis ini hampir-hampir sama dengan hadis-hadis yang menyatakan bahawa syafaatku adalah bagi umatku yang terjatuh ke dalam dosa-dosa besar yang menyebabkan mereka dilemparkan ke dalam neraka. Mereka selayaknya dimasukkan ke dalam neraka, tetapi melalui keberkatan kalimat thayyibah mereka akan mendapat syafaat Rasulullah SAW. Pengertian yang kedua, orang tersebut ialah orang yang sentiasa mewiridkan kalimah ini dengan ikhlas dan mempunyai banyak sangat amalan baik. Maksud mereka menjadi orang yang paling bertuah ialah mereka akan menerima manfaat paling banyak daripada syafaat baginda Rasulullah SAW yang menyebabkan darjat-darjat mereka ditinggikan. Allamah Aini rahimallahu taala menulis bahawa terdapat 6 bentuk syafaat baginda Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat. Yang pertama, syafaat yang pertama ialah untuk kelepasan daripada penderitaan di padang mahsyar. Setiap manusia akan sengsara kerana mengalami pelbagai bentuk penderitaan dan mereka akan berkata, biarlah kami dicampakkan ke dalam neraka asalkan kami terlepas daripada penderitaan ini. Pada ketika itu mereka semua akan pergi menemui para nabi yang terunggul seorang demi seorang dengan merayu, Tuhanlah yang layak untuk mensyafaati kami di sisi Allah. Namun tidak ada seorang pun antara para nabi tersebut yang berani untuk mensyafaati mereka. Akhirnya Rasulullah SAW yang akan mensyafaati mereka. Syafaat ini meliputi seluruh makhluk, seluruh alam manusia, jin, Islam dan kafir. Semuanya akan mendapat manfaat daripada syafaat ini. Kisah ini diceritakan dengan terperinci dalam hadis-hadis berkaitan dengan hari kiamat. Syafaat yang kedua ialah meringankan azab bagi setengah orang kafir, sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih mengenai Abu Talib, bapa saudara Rasulullah SAW. Syafaat yang ketiga ialah untuk mengeluarkan setengah orang Islam daripada neraka setelah mereka dimasukkan ke dalam neraka. Syafaat yang keempat ialah untuk memohon keampunan bagi setengah orang mukmin yang telah dijatuhkan hukuman dimasukkan ke dalam neraka disebabkan amalan-amalan buruk mereka, supaya mereka tidak dimasukkan ke dalam neraka. Syafaat yang kelima ialah bagi setengah yang mukmin supaya mereka dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab. Dan syafaat yang keenam ialah untuk meninggikan darjat orang-orang mukmin. InsyaAllah tuan-tuan, insyaAllah tentang hadis yang kita dengar pada malam ini berkaitan dengan syafaat, tentang kelebihan kalimat la ilaha illallah dan juga kelebihan orang-orang yang akan mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah yang pertamanya kita kena perbanyakkan zikrullah, tentang zikir berkaitan dengan kalimat la ilaha illallah, ke mana zikir ini sangat penting untuk kita sentiasa lafazkan di lisan kita ataupun di hati kita, insya-Allah, untuk kita nak pentauhidkan Allah secara lisan ataupun secara qalbi kita, hati kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan juga tentang syafaat Nabi, insya-Allah, yang mana kita insya-Allah perlu berdoa selalu mudah kita antara menjadi hamba-hamba dan juga menjadi umat Nabi yang akan mendapat syafaat Nabi. Tapi dalam masa yang sama kita kena berusahalah di dunia ini dengan banyakkan amalan-amalan yang boleh meraih
syafaat Nabi di akhirat, mudah dengan amalan-amalan kita yang kita buat, Nabi akan kenal kita tuan. Nabi akan sentiasa mengingati kita, insya-Allah, apa dia amalan-amalan yang boleh kita amalkan, insya-Allah, di dunia ni yang sementara ini sebelum kita nak pergi bertemu dengan Allah di hari akhirat. Kita akan dihimpunkan di padang mahsyar, insya-Allah. Apa dia? Kita perlu banyakkan sunnah Nabi, kita kena banyak buat tuan-tuan. Mungkin kita tak mampu nak buat banyak, tapi kita tak mampu nak buat semua tuan-tuan, tapi jangan kita tinggal semua, buat secara kita mampu, insya-Allah. Yang penting kita buat secara konsisten, secara istiqamah, niat kita nak sukakan Nabi, niat nak ikut cara Nabi. Apa dia tuan, sunnah-sunnah yang boleh kita buat. Sebagai contoh, saya nak kempen ialah tuan-tuan dan perempuan seperti sidang penonton yang dirahmati Allah. Apa yang kita buat simple-simple. Kadang kita dah buat amal selalu lah tuan-tuan, sunnah ni, tapi kita tak perasan ialah sunnah. Apa dia tuan, saya nak kempen sebab kita yang paling mudah kita biasakan tuan-tuan, kita sehari dari pagi sampai ke malam tuan-tuan. Tuan-tuan kira berapa kali tuan-tuan pakai kasut dan tangan kasut. Mesti banyak kali tuan-tuan, mesti banyak kali. Lebih pada 3-4 kali lah kalau sehari. InsyaAllah dengan cara mudah tuan-tuan, kita mulai hari ni, malam ni kita berazam, kita cuba amal sunnah Nabi. Kita pakai kasut kaki kanan, tanggal kasut kaki kiri. Itulah satu sunnah Nabi, InsyaAllah. Walaupun kita nampak simple, tapi InsyaAllah kita buat dengan konsisten, istiqamah. Kita niat nak ikut sunnah Nabi, nak sukakan Nabi, InsyaAllah. Ada ganjaran yang Allah akan bagi pada kita satu hari nanti di akhirat, insya-Allah. Dan insya-Allah tuan-tuan azan, insya-Allah mulai hari ini kita azam, kita akan pakai kasut kaki kanan, nak tangga tu kita tangga kaki kiri dulu, insya-Allah. Cara dia macam nak menipu hari mudah tuan-tuan. Bila kita sampai di tempat kita main masjid atau surau ataupun di mana-mana kita nak di rumah kita akan sampai, kita kali sesiap tuan-tuan. Kali sesiap kasut tu kita angkat kiri dulu, tangga kiri dulu, insya-Allah. Bila nak pakai nanti kita pakai masuk kiri kanan dulu, insya-Allah. Itu adalah satu sunnah Nabi. Itu salah satu dia, insya-Allah. Dan yang kedua, kita masuk tandas dan keluar tandas. Masuk tandas kita mulakan kaki kiri, kita keluar tandas kita mulakan keluar dengan mula kaki kanan. Itu adalah satu sunnah Nabi. Walaupun kita nampak simple, tapi satu hari beberapa kali kita masuk tandas tuan-tuan, dan juga kita keluar tandas, kita kena kira balik tuan. Kalau kita keluar tandas, kita tak guna kaki kiri kanan, masuk tandas kita kaki kanan, kita telah buat satu menyalahi sunnah dan tidak mendapat sunnah. Kita kena niat tuan, kita masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Itu dua sunnah. Yang satu, insya-Allah malam kita cuba azan untuk amal 3 sunnah, insya-Allah. Dan yang ketiga, kita minum air atau makan makanan, kita mula pegang tangan kanan, guna tangan kanan tuan. Kerana syaitan dia makan dan minum dengan tangan kiri. Ini ada hadis tuan berkaitan dengan cara syaitan makan. Itu kita kena usahakan, kita nak tukar cara kita makan dan minum untuk kita nak tak mau ikut cara syaitan. Cara mana-mana kita nak makan, mungkin tak ada masalah tuan, makan selalu kita makan dengan kanan, alhamdulillah. Tapi kebanyakan kita tengok kesilapan yang kita buat, kadang minum tuan. Minum kadang kita terlepas pandang, kita akan minum, akan pegang gelas kita guna tangan kiri tuan. Bila kita tangan kiri, kita dah ikut cara syaitan. Syaitan minum, dia takut syaitan tu dia tengok kita minum kiri, dia tengok dia seronok tuan, sebab kita ikut cara dia. Tu kita kena tukar balik lah ni. Walaupun kita makan nasi tuan, kita makan nasi mungkin tangan kita ada sikit kotoran dan sebagainya, mungkin kita boleh jelat-jelat sikit nasi tu tuan, dah kita pegang dengan gelas kita dengan tangan kanan, tak ada masalah. Lepas gelas tu lagi kita nak basuh juga tuan, nak basuh juga gelas kita sendiri, dan kenapa kita nak rasa kotor kan? Bila pegang, kita niat aku pegang ni, walaupun biar orang nak kata apa pun, aku pegang gelas ini nak minum ni ikut sunnah, maka minum dengan tangan kanan. Allah dapat pahala sunnah free tuan. Sehari berapa kali kita pegang cawan tuan? Sehari berapa kali kita pegang cawan? Kalau kita sehari kata 10 kali, gelas 10 kali kita pegang tangan kiri tuan, kita dah ikut cara syaitan minum. Takut tak dapat apa tuan, minum kita tak ada hilang keberkatan atau minuman yang kita makan tu, minum tu pegang tu. Bila kita minum tangan kanan, kita minum dengan al-balik bismillahirrahmanirrahim, ikut cara Nabi, minum buat 3 kali teguh, niat ikut sunnah Nabi, minum tangan kanan, Allah lagi pahala berlipat kali ganda, dan minuman pun akan jadi berkat
dengan niat kita nak ikut cara sunnah Nabi minum ataupun makan, insya-Allah. Itu 3 sunnah yang boleh kita amal, insya-Allah. Malam ni yang pertama tadi yang saya kempen untuk kita amalkan, insya-Allah. Pakai kasut kaki kanan, tangga kaki kiri, satu sunnah Nabi. Yang kedua, masuk tandas, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Dan yang ketiga, minum tangan kanan, makan tangan kanan. 3 sunnah yang boleh kita buat, yang kita dah buat selalu, tuan-tuan, tapi kita tak perasan. Kadang kita buat silap, buat yang ikut cara tak betul, tak dapat pahala, rugilah, insya-Allah. Walaupun nampak simple, tapi insya-Allah Nabi akan tengok kita dengan cara kita bersungguh-sungguh. Dan yang terakhir, untuk cara nak dapat syafaat Nabi macam mana, kita kena perbanyakkan salawat ke atas Nabi SAW dan juga ahli keluarga baginda. Apa saja selawat yang kita boleh amalkan, tak ada masalah. Selawat yang panjang ke, yang pendek ke, tapi yang penting kita buat sehari, kita amal, insya-Allah. Yang paling penting, habis kalau tak ada masa pun, kita cuba kita set untuk kita nak disiplinkan kita pagi 100, petang 100 selawat. Yang pendek penting kita buat bagi ada. Yang penting, dan lepas tu kita nak selawat banyak mana pun kita pulang, insya-Allah. Yang penting dah sehari dah 100 dah, pagi petang dah 100 kita selawat, insya-Allah. Selawat kena banyak, tuan. Hari ni kita lebih kita dalam keadaan diuji. 2 benda yang kita kena banyakkan dia saat kita diuji sebegini, untuk apa dia? Istighfar kita banyak, tuan. Kita minta ampun banyak kepada Allah Taala. Dan kalau tuan-tuan yang dah hafaz, itu penghulu istighfar lagi cantik. Allahumma anta rabbi tu sampai habis tu. Tuan yang boleh hafal, yang tak boleh hafal pun, kita ada telefon, kita buka telefon, kita baca. Penghulu istighfar itu paling terbaik untuk kita nak amalkan istighfar, untuk kita nak minta ampun kepada Allah SWT. Dan yang kedua, selawat. Di saat ujian ini, 2 benda ni kita kena banyak, tuan. Selain kita ibadat-ibadat lain, solat sunat kita, doa kita, semua itu paling cantik dah. Tapi yang paling penting, dalam keadaan masa kita yang banyak ni, hari yang mana kita pun yang banyak yang bercuti dari rumah, saya saja tu istighfar kena banyak, selawat kena banyak. 2 benda ni, insya-Allah, mudah Allah akan bantu kita. Allah akan buka jalan-jalan untuk kita dapat rahmat Allah SWT, insya-Allah. Dan mudah Allah akan angkat baliklah ujian ini, Allah angkat balik COVID-19 ni, insya-Allah. Mudah-mudahan 2 benda ni, insya-Allah. Istighfar kena banyak di saat kita diuji ni, dan juga selawat kena banyak, insya-Allah. Selawat banyak, insya-Allah. Dan juga 3 sunnah yang saya pesan tadi untuk kita cuba-cuba buat untuk istiqamah, insya-Allah. Mudah ada berkatnya, insya-Allah. Kita buat walaupun sedikit, walaupun kecil, nampak simple, tapi bila kita istiqamah, kita niat nak sukakan Nabi, insya-Allah, ada benda yang ada ganjaran yang besar Allah nak bagi di akhirat nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan, insya-Allah. Saya kata sekali itu saja perkongsian malam ini. Hadir juga sikit kata dengan sunnah Nabi, insya-Allah. Semoga apa yang kita dengar malam ini menjadi sumber ilmu untuk kita sama-sama beramal, dan juga kita minta doa kepada Allah Taala, Allah bagi taufik kepada kita untuk mudah nak beramal dengan apa yang kita dapat, ilmu yang kita dapat walaupun sikit, tapi kita beramal dengan istiqamah, dengan ikhlas, semata untuk mendapat redha Allah, mendapat mardhatillah, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.